Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Seperti biasa, sama-sama kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya dapat kita sama-sama berada dalam masjid. Dalam masa yang sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati dan diridai Allah. Pada malam ini saya memilih tajuk yang pernah saya sentuh di sini pada satu ketika dulu. Sebagaimana yang saya selalu maklum, pengajaran ulangan adalah berbentuk pengukuhan. Maknanya kita sudah tahu, tapi untuk mengemaskinikan semula maklumat yang sedia ada. Ketahui olehmu, wahai yang sedang menuntut keredaan Allah. Ini ucap utama Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam bab ni. Ketahui olehmu, wahai yang sedang menuntut atau yang sedang mencari keredaan Allah, bahawa taubat itu hukumnya wajib. Selain itu, selain daripada hukumnya wajib, kesan dari taubat itu akan terhasillah taufik Allah untuk terus mentaatinya. Jadi nampaknya kalau kita masih, dosa-dosa kita masih lapuk, tidak mendapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, agak sukar untuk mendapat taufik ilahi, nak dapat dorongan daripada Allah tu agak susah. Jadi sama-sama kita doa supaya Allah perlihatkan kepada kita semua kesalahan, kesilapan, dosa yang silam, yang telah lalu, supaya kita dapat insafi dengan bertaubat. Kewajipan bertaubat itu terdapat dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya taubat itu terdapat di dalam Quran. Kalau para jemaah boleh ingat, memang kita rajin dengar, saya percaya pula kita rajin baca dan kita faham pun, iaitu ayat 8 dalam surah At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, hingga akhir ayat. Saya percaya kita rajin dengar dan kita rajin baca, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, kita dah ni, taubatlah kamu kepada Allah, yakni
minta hapuskan dosa, akan sebagai taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, akan diterang nanti insya-Allah. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengampunkan kesalahan-kesalahan kamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Satu perintah daripada Allah supaya kita bertaubat. Ini dalil orang panggil zaman-zaman kita dulu, kecil-kecil dulu, nas. Mana nasnya yang mengatakan wajib taubat tu? Nas kalau dulu kata. Dalil itu dari Quran. Manakala nas ataupun dalil dari hadis pula, wa an al-Agharri ibn Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumin mi'ata marrah. Maksudnya Al-Agharri bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai sekalian manusia, firman Allah tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Hadis Rasulullah ni, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kamu kepada Allah dan beristighfarlah, yakni minta ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat, yakni beristighfar 100 kali setiap hari. Banyaklah dan panjanglah cerita tentang taubat Rasulullah ni, sebab Rasulullah tidak terlibat dengan dosa. Berbagai-bagai pendapat memberi maksud taubat Rasulullah. Ya, saya nak tinggal situ, tapi sebagai seorang yang maksum, dia bertaubat. Sama ada untuk mengangkat derajatnya atau untuk menyucikan lagi hatinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, sebuah hadis bermaksud Allah membuka rahmatnya pada waktu malam supaya bertaubat orang yang melakukan dosa di siang hari. Juga Allah menghulurkan kemurahannya pada waktu siang supaya bertaubat orang yang berdosa pada waktu malam. Orang yang berdosa pada waktu malam berarti siang malam Allah buka pintu taubat dia. Orang yang buat dosa, Allah buka pintu taubat dia di malam hari. Buat dosa siang. Orang buat dosa malam, Allah sedia menerima taubatnya pada siang hari. Jadi nampak jelas. Yang pertama, Allah perintah supaya kita bertaubat. Rasulullah pun sama, menyuruh kita bertaubat dan menerangkan baginda sendiri pun bertaubat, dan peluang untuk bertaubat siang malam.
definisi atau takrif apa itu taubat. Apa itu taubat itu? Sahabat Rasulullah memberi pandangan tentang maksud taubat nasuha seperti berikut. Banyak pandangan, banyak para sahabat memberi definisi atau takrif atau arti taubat itu dengan bahasa yang berbeza, dan pada saya maksud yang sama. Satu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Abdullah ibn Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Pak orang ni sepakat. Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab sependapat sama bahawa arti taubat nasuha ialah taubat yang tidak mahu kembali lagi kepada kesalahan yang telah berlaku. Saya membuat kesimpulan dalam bahasa kita ialah serik tak boleh buat dah. Dia berasa dalam hati, serik lah. Cuba para jemaah kalau boleh ada peristiwa-peristiwa yang menyedihkan atau yang menakutkan atau peristiwa yang menyeram dan sebagainya, seram atau sedih dan sebagainya, terserik dah. Apa-apalah tambuh tengok, tambuh sebut. Saya selalu buat contoh kepada pengalaman saya. Apabila salah seorang anak saya berusia 10 tahun mendahului saya menyahut panggilan ilahi, tak boleh nak sebut. Sehingga sekarang setelah 30 tahun lebih, macam baru 6 bulan. Ketika itu anak yang kedua. Jadi maknanya gitulah. Rasa tak boleh nak goyak. Tu. Jadi kalau hak takut ataupun kalau hak salah tadi, tak boleh nak sebut. Begitu sekali menyentuh perasaan. Itu taubat. Sini dia kata taubat yang tidak akan kembali lagi kepada kesalahan yang telah berlaku. Kita dengar dulu. Ini pendapat 4 orang sahabat. Ada pendapat yang kedua, iaitu Al-Kalabi mendefinisikan, mentakrifkan taubat nasuha itu ialah menyesal dalam hati. Dalam hati, bukan paksa-paksa, sesal dalam hati, minta ampun dengan lidah. Astagfirullah tu. Dia kalau astagfirullah saja tu tak padah, tapi moleklah tu, tapi tak padah. Sesal dalam hati, sebut dengan lidah, berhenti di saat itu juga daripada melakukan kesalahan dan dosa, serta meneguhkan azam tidak akan mengulanginya lagi. Ini Al-Kalabi. Dia berpendapat bila sebut taubat tu ialah menyesal dalam hati. Orang tak boleh nak suruh ni menyesal dalam hati ni. Sikit lagi insya-Allah kita akan terang. Saya akan terang secara yang termampu. Tak usah sesal dalam hati, menyesal dalam hati, minta ampun dengan lidah. Begitu. Macam mari dalam hati astagfirullah. Gitu. Kita tu bahasa gitu luar saja. Minta maaf saya agak astagfirullah gitu, dan itu pun baik dan dijanjikan mendapat ganjaran. Tapi nak pergi kepada taubat tu, dia ada pancutan dari dalam. Nampak sungguh, kesal sungguh,
Astagfirullah. Macam gitulah. Jawab ni kat tu je saya boleh terang. Ya. Menyebut dengan lidah, berhenti di saat itu juga daripada melakukan kesalahan dan dosa, serta meneguhkan azam. Berhenti selalu dan bercita-cita. Meneguhkan azam, bercita-cita tak akan mengulang lagi. Tu serik tu tadi. Tak dah. Suka juga nak terang tentang taubat ni pada saya yang lemah ilmu ni, tapi berasa ada sikit kejelasan dan berasa terang sikit kalau kita ambil dalam banyak-banyak pendapat ni. Yang ketiga, Sa'id bin Jabir berkata, taubat nasuha ialah taubat yang diterima Allah. Lagu mana tak tahulah, dia begitu. Taubat nasuha, taubat yang diterima Allah, dan taubat yang diterima Allah itu mestilah memenuhi 3 syarat. Taubat yang diterima Allah tu mestilah memenuhi 3 syarat. Saya baca, kita mengaji malam ni sistem budak sekolah. Maaf ya, supaya biar jelas sikit. Yang pertama, bimbang, berasa bimbang, takut taubat tidak diterima. Berasa dalam hati bimbangnya, terima tak taubat aku? Terima ke tak taubat aku? Astaghfirullahalazim. Pom. Maknanya berasa bimbang tu astaghfirullahalazim. Yang kedua, harap taubat diterima Allah. Harap taubat diterima Allah. Astaghfirullahalazim. Lagi. Comel kan tu? Dan yang ketiga, mulai saat itu dipenuhi masa hidupnya dengan taat kepada Allah. Jalan tu berhenti dah, berhenti sungguh dah. Saya rasa hampir-hampir nak cerah sikit dari segi makna tu. Jadi kita pun boleh tu dalam diri kita, boleh terjemah, boleh bayangkan apa itu taubat dengan pandangan yang berbagai ni. Semuanya betul ni pada saya, semuanya betul. Ada lagi sepandangan yang terakhir, iaitu Junaid Al-Baghdadi berpendapat, jika seseorang telah bertaubat nasuha, dia tidak akan ingat lagi untuk melakukan kesalahan seperti yang telah lalu. Tak teringat, tak terfikir, jadi tak ingat dah, lupa dah. Sebab kasih sayang dan cintanya telah tertumpah. Bahasa comel sikit ni, kasih sayang dia telah tercurah, tertumpah pada suatu jurusan sahaja, iaitu cinta kepada Allah pencipta alam. Kasih dia telah tertumpah, jatuh kepada saja, iaitu tumpah kepada cinta kepada Allah pencipta alam. Wow, endah. Saya baca acak kali, tapi rasa sedap semua. Ni Junaid ni, dia tak ada rasa apa dah, dia ingat dah. Kerana cinta dia, benda yang diidam-idamkan, benda yang ditunggu-tunggukan ialah kasih sayang Allah. Dia pun bercinta dengan Allah. Jadi cinta dia tak ada lah benda-benda lain, dia ingat nak suka molek benda tu, molek benda ni. Tertumpah kepada Allah, masuk dalam tu semua, dalam cinta kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Bagus juga buku rujukan saya ni. Sikit lagi kalau ada masa, saya beri apa pandangan Imam Ghazali tentang taubat, yang pernah saya sentuh di sini pada satu ketika dulu. Ni bukan Ghazali. Ya. Ini gaya ni ada bentuknya fiqh sikit, manakala Ghazali ada unsur tasawuf sikit. Kononnya begitu. Ya. Ulama telah menggariskan panduan syarat-syarat taubat
seperti berikut. Syarat taubat tu, dia tak mari gitu, ada syarat dia, ada benda yang kita mesti buat. Ya. Satu, jika dosa yang tidak berhubung dengan anak Adam, dosa terhadap Allah, maka hendaklah an dama ala fi'liha, hendaklah dia menyesal atas ketelanjuran yang telah berlaku. Kalau dosa berhubung dengan Allah, dia nak sesal atas hak salah lalu tu kau dengan Allah. Saya rasa lebih mudah kita dengan Allah je. Kalau kita betul-betul rapat dan kenal dengan Allah, dan kita minta betul-betul, terus Allah akan terima taubat kita. Yang kedua, menyesal atas keterlanjuran yang telah berlaku. Yang kedua, an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada, naklah dia putus niat tidak mau mengulangi lagi. Serik, saya ulang, mau serik ni pada saya jijak makan serik, dia rasa dalam hati dia serik kali nak sebut. Dan yang ketiga, an yaqli'a anil ma'siyah, dia memberhentikan serta merta dari melakukan dosa itu. Dan jika dosa itu ada berkait sesama manusia, tiga tadi dengan Allah. Yang pertama, menyesal. Yang kedua, tidak akan mengulangi lagi. Dan yang ketiga, berhenti selalu. Tapi kalau dosa tu yang berkait dengan manusia, tambah selagi daripada tiga ni, iaitu jika dosa itu ada berkait sesama manusia, maka ditambah satu syarat lagi, iaitu menyelesaikan urusan dengan orang yang berhak, seperti meminta halal atau mengembalikan apa-apa barangan yang diambil secara tidak halal. Kita kena sesal kalau berhubung dengan manusia. Kalau ambil barang dia, kena ganti, kena minta halal. Kalau dia tak ada, kena cari. Kalau tak jumpa juga, cari waris. Tak jumpa juga, kata ulama, kalau habis cari tak jumpa juga tuannya, maka bolehlah kita harta tu kita sedekah kepada fakir miskin atau orang-orang yang memerlukan. Kata ulama begitu. Dan diharapkan semoga pada hari kiamat nanti Allah memasukkan ke dalam hati orang yang punya hutang tu untuk menghalal dan memaafkan. Itu ajalah antaranya. Sebab hutang lama tak temu nak cari dah, waris pun tak tahu mana dah umpamanya. Jadi kita tahu qadarnya. Kalau duit umpamanya RM100, atau kalau benda basikal sebuah curi, qadarnya berapa nilainya, ganti ya. Duit tu ganti dengan nilai tu, sedekahkan. Ada yang memberi pandangan begitu. Jelaslah tu. Jadi maknanya syarat tiga-tiga tadi saya lupa. Jejak dengan tasawuf, ya, bimbang taubat tidak diterima, harap taubat diterima Allah. Mulai saat itu penuhkan masa hidupnya dengan taat kepada Allah. Jejak dengan yang saya duk baca semua, iaitu sapalah kepada al-khauf war-raja, harap Tuhan terima, dan takut bimbang kok Tuhan tidak terima. Terus dalam keadaan tu, insya-Allah laku. Seterusnya, kesimpulannya,
taubat itu hukumnya wajib. Dosa yang tidak diampun akan diseksa pada hari kiamat. Kita jelas, dosa yang tidak diampun akan diseksa pada hari kiamat. Seksa, dahsyat sungguh seksa ni. Sengaja saya ulang, sebab saya di sini biasa dengan tu nak suruh masuk bahawa jangan cuba sebut seksa macam kita sebut laksa. Mudah sekali sebut, seronok pula bila dimakan. Seksa wal iyazubillah, dahsyat dan mengerikan. Wallahu alam. Ini berdasarkan sebuah buku rojakan saya yang saya rojak termasuk dalam buku Pimpinan Rahman, dalil atau Dalilul Falihin, sebuah buku hadis Tafsir Azhar oleh Profesor Dr. Hamka dan Minhajul Abidin. Jumpa sikit situ ambil, jumpa situ ambil, kumpul, jadilah macam saya royak tadi. Sekarang secara khusus saya ambil petik apa pula kata Imam Ghazali. Kita tengok Imam Ghazali dalam kenyataannya, dalam bicara berhubung dengan taubat, dia kata, summa alaika ya talibal ibad, ya talibal ibadah, waffaqakallahu bit-taubah wa dzalika li amrayn. Imam Ghazali kata, kemudian wahai yang menuntut ibadah, orang yang sedang nak buat ibadah, orang yang sedang beribadah, kita lah kok, kita pun sedang cari ilmu dan sedang buat ni. Kita masih mencari ilmu, tambah lagi dalam masa yang sama kita sedang buat ibadah. Imam Ghazali kata, wahai penuntut ibadat, wajib atas anda bertaubat, semoga Allah memberi anda taufik. Itu doa dulu sekali. Nak khabar tu minta doa dah dulu sekali. Semoga Allah memberi anda taufik. Semoga Allah menyokong, memberi dorongan kepada kita. Nampak? Saya nak balik hak sama. Nampak bahawa taubat itu wajib. Taubat itu penting. Taubat itu sangat berguna kepada kita, terutama setelah kita meninggal dunia yang fana. Kita sedang belayar, akan sampai ke satu tempat yang tidak berhenti, tidak ada suk atau penghujungnya setelah kita tinggal dunia yang fana. Di sana kita akan bertemu dengan keadilan Allah, dengan hukuman Allah. Kalau kita mendurhakai Allah, di sana kita akan rasa wal iyazubillah. Jadi Imam Ghazali sebelum menerangkan seterusnya, beliau telah memohon doa kepada kita, semoga kita mendapat taufik ilahi. Nampak dalam buat ibadat ni, nampak supaya nampak aku ada dosa kok, aku ada salah juga. Tak boleh buat ibadat nak kambuh nak dah kok. Tak dah. Ibadat yang kita buat ni tak tahu lagi terima tak terima. Agaknya terimalah, tapi tak tahu lagi. Dosa hak nusa pula Tuhan tak boleh nak maaf kalau tuang dia tak maaf. Tu. Jadi sebab itulah dia doa dulu. Dia kata wadzalika li amrayni. Kerana apa
anda wajib bertaubat kerana dua perkara. Ahaduhuma liyahsula laka taufiqut ta'ah fa inna syu'mad dhunubi yurithul hirman wa yu'qibul khidlan. Lebih kurang begitu. Dia kata, kenapa kita wajib taubat? Kerana dua perkara. Satu, supaya hasil bagi anda taufik untuk mengerjakan taat. Kalau kita baca seorang mungkin tak apa jelas. Bila saya baca ni agak jelas lah. Tujuan kita, hukumnya wajib. Maka mari kita, mengapa kita wajib taubat? Yang pertama, supaya terhasil, boleh taufik Allah untuk mengerjakan taubat. Boleh faham? Maknanya bila kita bertaubat dan jika dosa kita terampun, kita harap gitulah, baru kita dapat taufik untuk mengerjakan taat, baru dapat sokongan, dorongan daripada Allah berasa nak buat taat, suka taat, rajin taat, sedar taat. Kalau tak macam malam baru ni lah, berat, ujung-ujung tak buat lalu. Kalau buat apa, netting saya panggil, berat, ta'ah bahasa kampung saya, ta'ah buat pun nebeng. Akibat hasil daripada taubat yang nasuha tu, Allah beri satu alat kepada kita, sokongan, sehingga kita rasa sedap, suka, seronok, galik. Macam kita ni, saya berasa lah, saya tidak tahu kok ada orang bosang ni galik duduk dalam masjid. Cuba tengok jam 10 minit lagi sisa. Pada orang yang galik macam baru 10 minit. Pada orang galik, pada orang yang bosang, wah macam sejam lebih aku rasa. Serah pada masing-masing. Sebab itu belum pada ni Al-Imam Ghazali mengatakan, sebab apa kita malah, sebab apa kita berat, sebab apa kita tidak manis buat ibadat, tak manis duduk dalam masjid sebagai contoh, sebab kita ada hutang lapuk, kita ada dosa lama-lama. Hak dengan manusia tadi, Allahu Akbar, waliyahzubillah. So lagi takut dengan hak Tuhan pun. Mayang zaman nakal-nakal itu, puasa, ada tak puasa zaman nakal-nakal itu? Tak dikira. Kita ni zakat pun tak keluar kok, walaupun 8 riyal. Hari tu 3 riyal je. Zaman saya dulu tak keluar juga kok. Tak tahulah sama ada tak dok ataupun liar. Maknanya jadi itu sebagai hutang lapuk kalau tidak diampun. Akibat daripada hutang lapuk tu, siapa ketua, minta maaf ya, siapa ketua kita jadi berat niti. Ada orang tak boleh nak duduk dalam masjid, berat. Saya pernah ulang beberapa kali, orang munafik duduk dalam masjid seperti burung duduk dalam sangkar, gelepar, bergebah sokmo, berkocok air dalam tupah gitu ya, gelepar nak tubik. Kita kena itulah kita. Baik. Jadi satu, untuk mendapat taufik Tuhan yang kita nak taubat. Sebab tu rekahnya kita banyak-banyak istighfar. Bila banyak-banyak istighfar tu mari dalam Astaghfirullahaladzim. Tapi kena kerja dekat dalam. Jangan main bilang saja dengan awak sebab Astagfirullah. Nak cukup juga 300, 1000. Astagfirullah. Tak sera tu. Tak sera. Tak jelera. Nak ni biar tubik dah ni. Astagfirullah. Ampunlah dosaku. Biar sera jelera. Saya pun tak kira nak tu lebih pada tu. Tapi biar mari sikit, sehingga kita nampak dosa tu mengerikan. Baik.
Maka sesungguhnya kesialan dosa itu, majarnya dosa itu, buruknya dosa itu mempesakai, buruknya dosa itu mempesakai halangan untuk mendapat kebajikan dan nanti mengakibatkan hina. Akibat buruknya dosa itu, sia majarnya dosa itu, dia terhalang dari melakukan kebajikan. Terhalang, tak rasa nak buat, tak rasa nak buat. Minta maaf ya, kita contoh kita, ada orang tak boleh sekali lagi dia semayang tarawih habis daripada awal Ramadan sampai 30. Oh, 1 hingga 8 tu galak. Air bocong, saya pakai lagi ni, air sebotol, kaki botol, kaki panjang botol, bibik depan orang ramai, terkelung-kelung. Mayang 8 dah lah balik. Malam yang ke-10 tak ada dah. Torok, letih. Nah, tengok. Lebih pada tu, dia khabar, kata khabarnya kan ke orang yang dia sayang, aku tak boleh kali lagi. Kalau Ramadan tu 29, tak boleh kali lagi 29. Kalau Ramadan tu 30, dah apa kali lagi 30. Tengok nasib lah tu. Nasib lah tu. Ada orang sejak pecah ini 30 sokmo. 30 sokmo. Nasib lah tu. Nasib boleh hak kita kata nasib. Boleh kau lah aku nak kata nasib. Ya, serahlah. Baik. Sesungguhnya belenggu dosa itu sesungguhnya belenggu dosa itu akan menyekat anda daripada jalan taat dan bersegera berkhidmat kepada Allah, kerana keberatan beban dosa itu menghalang. Seolah-olah dosa tu kita tanggung, macam kita galah, macam kita pikul. Jadi berat beban dosa tu menghalang dari kelincahan dan kecergasan untuk melakukan segala kebajikan dan kerja-kerja taat. Menghalang kelincahan dan kecergasan tu maknanya moyong. Akibat dosa tu moyong, berakak, nebeng, ya. Dan sesungguhnya berkekalan di atas mengerjakan dosa-dosa itu setengah daripada yang menghitamkan segala hati si pelaku dosa. Hitam. Kalla bal rana ala qulubihim. Titik-titik hitam. Sekali buat dosa gelap, sekali buat dosa kelabu gelap, gelap hitam. Apabila hitam, orang kabar tak mau dengar, orang endeng tak mau tengok, orang ajak tak mau buat. Habis ya, teri orang ni. Teri. Beci tengok orang mari masjid. Beci tengok orang buat-buat benda molek. Bosan aku. Waliyazubillah. Atau habis surah tu. Dan malam 2-3 malam ni saya duduk baca sangat ayat, Tuhan atur syaitan untuk jadi kawan rapat dia, ngekeh siang malam, sehingga syaitan kata hak molek tu udah tak buat dak apa. Hak molek tu syaitan kata pula hak udah tu buat bagusnya sedap bila lagi nak rasa. Kita muda lagi ikut belakang, ngonek di belakang. Wal iyazbillah lagi. Ya? Begitu ceritanya. Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian dia kata, oleh kerana hitamnya segala hati si pelaku dosa, maka oleh itu anda mendapati hati itu berada dalam kelam kegelapan, gelap. Tak apa. Ya? Allahu Akbar. Kerah, tidak bersih, tidak jernih, tidak merasa kelazatan dan kemanisan dalam mengerjakan ibadat. Berapa kalilah saya ulang benda gini terhadap diri saya. Dan jika Allah tidak memberi rahmat, maka dosa-dosa itu akan menghela pemiliknya kepada kekufuran dan kecelakaan. Wal iyazubillah.
heran sekali mengapa dia berada dalam kesialan ini, mengapa dia tidak mendapat taufik ilahi. Saya jawab, kerana kurangnya berada dalam majlis ilmu, kurangnya mendampingi orang-orang berilmu, kurangnya beramal dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Langsung tidak fikir yang dia banyak salah di zaman-zaman yang lampau. Kalau ini berlaku, akibat buruk menunggu mereka. Waliyazubillah. Dan sekadar itu yang termampu saya, mudah-mudahan jemaah yang bersama saya, kuliah saya ni tidak seberapa adanya, tetapi mudah-mudahan Allah dan malaikat curahkan kepada kita semua supaya bangun, sedar diri, bangun, bersih diri, bangun, membela diri untuk menjadi orang yang bahagia di akhirat nanti. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.